buku Usahawan Cemerlang, dan buku-buku ini memang beliau yang menulis. Jadi boleh ambil gambar. Saya memang ambil gambar masuk dalam buku dia. Okey, nanti kita ambil gambar lagi. Dan beliau menulis 6 buah buku. Ada lagi Masuk Keluarga Bahagia, okay. Dan beliau akan menulis lagi, saya kira. Saya hadir ke mana-mana majlis besar dan kecil. Semalam saya bersama dengan Menteri Besar Perlis, hampir 1,000 orang. Sebelah pagi Tuan Azlan, Yang Berhormat Tuan Azlan Man. Sebelah petang saya bersama dengan lebih 2,000 orang di Dewan Wawasan Jitra dengan Mukhlis Mahathir, Datuk Paduka Mukhlis Tun Dr. Mahathir. Dan program itu adalah program PENA, sebagaimana yang saudara sangat sebut. Mak Maslan tu suruh orang buat kerja dia, tapi dia tak buat kerja. PENA ini ialah Pemperkasaan Ekonomi Nasional, dan saya akan pergi ke 10 buah negeri pada bulan hadapan, bercerita tentang kebaikan GST, bercerita tentang bajet 2014 dan juga Pemperkasaan Ekonomi Bumi Putra, dan 2 hari bulan 2 tamat 14 buah negeri. Itu KPI saya lah. Dan saya dah buat seumpama itu 5 pusingan, 5 buah tajuk sebelum pilihan raya umum yang sudah, selain daripada kerja-kerja yang tak masuk dalam surat khabar, khususkan 40,000 jentera UMNO dan Barisan Nasional itu tak masuk surat khabar satu pun, okay? Jumlah kursus ratusan kursus. Jadi masalah kita buat kerja, dan Saad Sulaiman ni jenis orang buat kerja. Dia suka hantar SMS malam-malam pukul 3 pagi. SMS ni kadang-kadang 15 SMS. Saya membaca SMS, tapi saya tak menjawab telefon, sebab kadang-kadang saya jawablah yang mana saya fikir sesuai untuk dijawab. Sebab kalau saya nak jawab telefon, memang banyak. Nombor handphone saya ni ramai orang ada, 019-272-9800. 019-272-9800. Tuan-tuan boleh menghantar pelbagai perkara pada saya terus kalau ada masalah-masalah dalam negara. Sehari dua ini saya menerima banyak perkara, menerima seloka-seloka membantai kerajaan kerana harga barang naik. Saya juga menerima poster-poster suruh menjatuhkan kerajaan pada 31 hari bulan malam di Dataran Merdeka. Jadi hidup ini beginilah, pelik tapi benar. Bagaimana juga saudara Saad Sulaiman, dia pelik tapi benar, tuan-tuan. Dia adalah manusia yang pelik tapi benar. Baru ini datang Perhimpunan Agung UMNO, tidak pakai baju Melayu gini, tapi pakai kot dan pakai topi, tuan-tuan, ya. Dia adalah seorang yang pelik tapi benar. Kalau saya memikirkan diri dia ni, 10 tahun lagi pun saya tak datang majlis dia. Tapi saya menghormati rakyat, ya. Apa juga kehidupan mereka, apa juga style mereka, apa juga latar belakang mereka. Saya pernah melancar satu buku 2 minggu sudah. Yang datang dalam pelancaran buku itu 20 orang. Jadi Saad Sulaiman berjaya mengumpul lebih daripada orang itu. Ada seorang pelajar baru balik daripada universiti dan menulis sebuah buku, Resepi Kejayaan, ya. Dan saya jumpa beliau ketika tidur di rumah ayah beliau di tepi sawah di mana tu, Sungai Limau. Saya suka tidur rumah orang ketika kempen pilihan raya. Saya juga adalah termasuk dalam kumpulan orang pelik tapi benar. Dan saya tidur di mana-mana. Dan isteri saya kata tidurlah di mana pun asal tidak ada anak dara di rumah itu. Dan dengan saya tidur di rumah yang berbagai itu, saya memahami kehidupan rakyat. Di Mani Urai, saya tidur di sebuah rumah, tak ada masuk surat khabar apa-apa. Saya tidur di rumah itu, dan rumah itu toiletnya tidak ada pintu, tuan-tuan, ya. Itu pengalaman saya di Mani Urai, salah sebuah daripada beberapa buah rumah yang saya tidur. Begitu juga di Besut, banyak hotel di Kuala Besut, tapi tiap malam saya pergi 9 malam lebih kurang. Saya tidak tidur di hotel walaupun 1 malam, tapi tidur di rumah orang.
Dan salah satu rumah orang saya tidur itu katilnya patah, kawan. Mereka memberikan satu katil patah untuk saya, maka saya satu malam tidur melengkung, dan di Sungai Limau baru-baru ini tidur di sebuah rumah yang mana anaknya menulis buku, dan saya melancarkan 2 minggu sudah buku itu, walaupun dihadiri hanya oleh 20 orang. Tidak ada surat khabar yang sudi memasukkan apa juga pengalaman-pengalaman saya itu. Tak apalah, saya mempunyai hubungan dengan berbagai manusia di seluruh Malaysia, di semua tempat pilihan raya kecil, 18 pilihan raya kecil dalam penggal lepas. Itulah yang saya buat di Saban Malam, termasuklah pilihan raya kecil di Merlimau. Di sini pun ada rumah-rumah yang tidur, dan mereka akan ingat pada saya seumur hidupnya. Itu Ahmad Maslan, macam juga Saan Sulaiman. Pelik tapi benar. Tuan-tuan, itu kerja-kerja kecil yang besar maknanya. Hari ini saya datang kerja kecil yang besar maknanya. Petang ini saya akan melancarkan hari inovasi. Mungkin 3-4 ribu orang saya akan berucap petang ini bersama dengan Ketua Setiausaha Perbendaraan di Dewan yang fully air condition dan hebat, ya, tempatnya. Tapi saya akan hadir Dewan hebat begitu, saya hadir juga di tempat-tempat macam ini. Saya melancarkan buku NASA, motor NASA. Masuk dalam surat khabar. Yang itu surat khabar suka pula masuk kan. Tentang motor besar cantik masuk dalam semua surat khabar. Benda-benda kecil macam ni tak ada surat khabar yang minat pun, ya. Tetapi saya nak rapat dengan rakyat, kecil dan besar saya pergi. Pada ketika saya melancarkan motosikal besar Victory itu, 2 minggu sebelum itu juga melancarkan motosikal besar nama Triumph. Saya pergi ke pilihan raya kecil naik motor kacai. Sebab motor besar saya tak pernah bawa, ya. Saya cakap terus terang, saya hanya boleh melancarkan kerana syarikat Melayu, syarikat NASA dan sebuah syarikat lagi. Tetapi motor kecil yang saya bawa pergi round seluruh kawasan Sungai Limau sampai hitam muka jadi, terbakar hangus, ya. Pergi di tepi-tepi pendang ke 15 buah rumah satu kampung, 15 buah rumah lagi satu kampung, satu pun tak masuk surat khabar, tuan-tuan. Dan saya seorang yang buat kerja gila macam itu. Pelik tapi benar, Ahmad Maslan, Saan Sulaiman. Kalau ada siapa-siapa yang mengikuti kisah hidup saya ini, begitulah. Semalam saya kerja 21 jam pun tidak ada siapa yang tahu. Saya beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, bangun 4.45, keluar rumah pukul 5, naik Air Asia pukul 7. Sepanjang 4 tahun saya naik Air Asia, pergi ke merata tempat, saya hanya jumpa seorang menteri naik Air Asia, iaitu Datuk Mustafa Mohamad, bekas saya kerja dengan beliau sebelum ini. Yang lain itu saya tak pernah jumpa walau seorang menteri, walau seorang timbalan menteri. Saya pergi tak berhenti-berhenti, kadang-kadang saya pergi 4 negeri satu hari, tuan. 4 negeri satu hari kempen untuk memastikan Barisan Nasional menang. Pagi di Pulau Pinang, selepas itu pergi ke Kelantan, lepas Kelantan pergi ke Kuala Lumpur, daripada Kuala Lumpur pergi ke Terengganu, daripada Pulau Pinang pergi ke Kelantan naik Firefly. Pulau Pinang ada sarapan pagi dengan pemimpin Pulau Pinang, pergi ke Kelantan merasmikan penerangan UMNO. Lepas itu naik Air Asia daripada Kota Baru pergi ke Kuala Lumpur di PWTC dengan ribuan orang, melancarkan adalah produk Bumi-Putra. Malam dengan Menteri Besar Terengganu naik Malaysia Airlines, satu hari 4 negeri. Dan semalam kerja 21 jam kerana flight delay itu. Pukul 9.30 patut terbang, balik 10.30 patut sampai. Tapi kalau terbang Malaysia Airlines pukul 12.05 terbang, pukul 1 suku sampai, pukul 2 pagi sampai ke rumah. Tapi oleh kerana dah janji dengan Saan Sulaiman, saya datang juga, ya. Kalau tidak masih tidur lagi agaknya. Jadi itu kerja-kerja pemimpin yang tak dicatat dan tak ada siapa tahu. Maka saya kongsikan pada hari ini. Saan Sulaiman tak ada siapa tahu, tetapi beliau menghasilkan produk. Saya ada orang tahu ramai, tapi kerja-kerja yang detail itu rakyat tak tahu. Kalau nak pergi 10 negeri pada bulan 1, bilakah saya ada hari weekend di hujung minggu pada bulan 1? Tak ada, tuan-tuan. Jadi semalam daripada Paris, Dato' Rauf telefon. Saya kata, kau kat mana? Paris. Saya kata, buat apa kat Paris?
Nak menunggu Datuk Najib. Yalah. Okeylah. Dia kata kau kena datang Masjid Tanah. Yang kau nak datang hari ni datanglah. Kau kena datang Masjid Tanah bila aku jemput 25 bulan 1. Aku cakap tengoklah. Aku tengok jadual dulu. Aku sibuk pergi ke Hulu Giling nanti. Jadi untuk orang Masjid Tanah, saya akan datang lagi ke Masjid Tanah bersama dengan ketua bahagian baru tuan-tuan dan puan-puan. Itu janji ya. Pada ketika itu akan melancarkan Membara, satu program penerangan UMNO, Membara, membantu rakyat. PENA, Pemekasan Ekonomi Nasional, itu juga program penerangan UMNO dan juga Kementerian Keuangan. Pergi ke seluruh Malaysia. Membara pergi ke seluruh bahagian, membantu rakyat ya. Dulu Tok Mat Tua ada program Semarak, setia bersama rakyat. Tok Mat Muda program Membara. Jadi combine dua, Semarak Membara tuan-tuan. Hanya saya, sewaktu saya jadi ketua penerangan, tiap-tiap bulan kita bagi seluruh UMNO bahagian RM10,000. Tak pernah dalam sejarah di Malaysia ini seorang ketua penerangan UMNO dah 4 tahun berturutan memberikan setiap bahagian RM10,000 tanpa gagal tiap-tiap bulan selama 4 tahun berturut-turut. Dan ini kita akan terus lagi bagi RM10,000 tiap-tiap bulan seluruh bahagian, 151 bahagian. Tuan-tuan kali berbanyak duit ya, untuk menggerakkan program-program di seluruh Malaysia, termasuk juga Sarawak, 222 bahagian. Tapi saya tidak mahu didendam sangat tuan-tuan. Saya tidak mahu didendam. Orang kata kau buat itu, buat ini, syak di PDM. Setiap hari ada program di pusat daerah mengundi. Kau buat juara rakyat. Kau nak bertanding ke? Ada saya bertanding kawan? Saya tidak bertanding baru-baru ini. Kita berjuang untuk agama, bangsa dan tanah air. Berjuang untuk agama, bangsa dan tanah air. Berjuang untuk memastikan bumi Melaka ini sentiasa berada di tangan Barisan Nasional. Setuju tuan-tuan? Setuju. Dan kita berusaha untuk memastikan Malaysia ini selamanya berada di bawah pimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Setuju tuan-tuan? Setuju. Kerana UMNO baik, Barisan Nasional baik. Kerana pembangkang tidak baik dan pembangkang pembohong tuan-tuan. Pembangkang pembohong. Anwar Ibrahim kata mana ada disebut 40,000 orang Bangla datang. Lepas itu Datuk Najib tunjukkan di tengah-tengah ucapan beliau live seluruh Malaysia berhenti sekejap. Terhenti jantung kita sekejap apabila Datuk Najib menunjukkan satu video yang mana Anwar Ibrahim kata, I have made a search, there is no such thing as 40,000. Lepas itu dia kata konon, dia kata dia sudah suruh ahli jawatan kuasa PKR pusat cari di mana cerita 40,000 ini. Dia membohong tuan-tuan, membohong tengah hari buta. Jauh lebih baik Saad Sulaiman daripada Anwar Ibrahim tuan-tuan. Bagi tepukkanlah sikit. Aku merah UMNO di tempat khas, dia kata, di tempat khas baju. Sebab baru ni saya komplain dia, kenapa kau pakai kot dan topi pergi perhimpunan Agung UMNO. Jadi dia kata hari ni ditempah baju warna UMNO. Tuan-tuan, itu Anwar Ibrahim. Lepas itu kita buktikan dia menyebut perkara itu 40,500. Dia kata puluhan flight dan penerbangan yang tempat khas untuk membawa pendatang mengundi Barisan Nasional. Di mana kita dapat video klip itu? Di TV mereka sendiri, TV Selangor. Kita dapat video pembohongan Anwar Ibrahim itu di TV Selangor. Dan kita hubung kaitkan dengan kenyataannya di Dewan Rakyat, sah dia membohong. Dan tidak ada orang Bangla yang mengundi Barisan Nasional baru ini. Seluruh daripada dulu sampai sekarang, orang Bangla yang jadi rakyat Malaysia baru 12 orang. Dan dijawab oleh Syahid dan Kasim, disebut nama satu persatu. Itu pun kerana kelayakan mereka dah 30-40 tahun duduk di Malaysia. Itu yang benar, tuan-tuan, dijawab di Parlimen. Anwar Ibrahim pembohong. Lepas itu Mahfuz Omar. Semalam saya berada di Kedah, saya cerita pasal Mahfuz Omar ni, ketua penerangan PAS, saya ketua penerangan UMNO. Mahfuz Omar ketika berdebat dengan saya di Dewan Rakyat, dia kata ni ketua penerangan UMNO ni adiknya PAS, abang dia PAS. Saya cari abang saya di Kedah. Saya kata bagi engkau punya nombor IC dan bagi nombor ahli UMNO kau sekarang juga. Dia kata apa? Aku nak jawab di Dewan Rakyat. Lepas tu adik saya tengah melawat keluarga di Singapura. Sekarang juga aku cakap engkau nombor IC dan nombor ahli UMNO. Saya bacakan Muhammad Abdullah bin Maslan nombor IC-nya, Abdul Rahim bin Maslan nombor IC-nya, dan nombor
apa ni nom siapa ni? Datuk Latifah. Dengan Wadi Selangor. Silakan. Perhimpunan pagi dok. Ya. Ya maaf dok ya. Yang ini pun perhimpunan pagi juga. Mana lagi? Sila. Muka macam masalah lagi. Penan Datuk, penan. Kan tak saya datang di pantai begini. Sangat nampak orang yang menyokong kamu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya beritahu pembangkang ini cakap sedap saja. Dia tuduh abang saya ahli PAS, dituduh adik saya ahli PAS. Di dalam Dewan Rakyat saya menyebut nama abang dan adik saya, memberikan nombor IC mereka dan memberikan apa dia? Memberikan nombor ahli UMNO mereka. Ini buku sangat sedangan yang saya nak lancar ini nanti. Betul ya? 3 buah buku. Dan itu dia. Pembangkang ini hanya cakap degar-degar tapi pembohong. Suruh juga Anwar Ibrahim cakap degar-degar tapi pembohong. Bak kata satu cerita oleh perwakilan YB Arifin yang saya nak kongsikan pada saudara jurucakap daripada Sabah mengenai kisah pembangkang YB Arifin. Kisah pembangkang YB Arifin di Perhimpunan Agong UMNO. Apakah yang disebut oleh YB Arifin? Menantu kepada Ketua Menteri Melaka. YB Arifin ini ahli adun 3 penggal. Sebelum itu beliau adalah penulis ucapan kepada Ketua Menteri Sabah. Ketua Menteri Sabah. Dan YB Arifin ini kemudiannya jadi YB lah. Dan sekarang ini penggal yang ketiga. Dan beliau berucap di Perhimpunan Agong UMNO. Apakah yang disebut oleh YB Arifin? Dia kata pembangkang ini macam orang jual kain. Macam orang jual kain. Dan kain yang dijual itu ditulis dijamin tidak luntur. Tetapi apabila orang beli, kain yang dijamin tidak luntur itu dibasuh luntur, tuan-tuan. Warna hijau tua luntur jadi hijau muda, misalnya, ya. Warna biru tua luntur jadi biru muda, dijamin tidak luntur. Maka dia tanya lagi kepada kepada orang yang menjual kain, engkau ini penipu. Engkau ini penipu. Engkau kata dijamin tidak luntur. Kenapa kain ini kenapa kain ini apabila dibasuh luntur pula? Engkau penipu, penjual kain penipu. Maka penjual kain pun kata, aku tidak tipu. Orang biasa membaca dijamin tidak luntur, tapi aku membaca daripada kanan ke kiri macam baca Jawi. Luntur tidak dijamin. Jadi itu sebab dia kata luntur tidak dijamin. Jadi tuan-tuan puan-puan, inilah pembangkang ini. Kita jangan percaya kata-kata mereka. Apakah kata-kata mereka baru-baru ini? Apakah yang mengajak mereka menjatuhkan kerajaan 31 Disember? Usaha ini saya fikir gagal. Antaranya ialah kerana barang naik. Saya nak beritahu kepada tuan-puan kenapa barang naik, ya. Kenapa barang naik? Barang naik kerana kita tarik subsidi. Tarik subsidi pada orang kaya nak bagi pada orang miskin. Orang yang menggunakan minyak ni semua orang kaya. Kaya juga lah. Kaya. Jadi kereta canggih-canggih belaka ni. Yang ni semua guna minyak banyak, tuan. Orang kampung ni guna minyak, naik motosikal kapcai sikit je, tuan. Subsidi ni berapa banyak? Subsidi ni 2,000 juta sebulan. 2 bilion subsidi petrol ni kereta Exco kerajaan. Timbalan Exco. Tuan-tuan, 2,000 juta sebulan duit dibelanjakan untuk subsidi minyak. Subsidi petrol, subsidi diesel, subsidi gas, LPG untuk kenderaan 2,000 juta sebulan. 2 bilion. Kalau 2 bilion kita rasa macam tak berapa besar. Sebab 2 bilion, ialah bilion. 2 bilion tu apa? 2 bilion itu ialah 2,000 juta. 2,000 juta tu apa? Sejuta 2,000 kali. Kalau ada duit sejuta boleh hidup macam mana? Mungkin beberapa keturunan duit sejuta kalau dilabur dengan baik. Kalau sejuta, yang ini 1,000 juta 1 bilion. Yang ini 2,000 juta 2 bilion. 2,000 juta digunakan untuk petrol, subsidi orang kaya. Yang menerimanya 2,000 juta ni siapa? Orang kaya. Siapa dia? Tokek-tokek kedai yang kaya-kaya ni.
yang tak mengundi BN pun. Orang Melayu yang kaya, orang India yang kaya, ya. Mereka ini yang menerima 2,000 juta setiap bulan. 2,000 juta dia boleh buat apa tuan-tuan? Bagi sekali. 2,000 masjid setiap bulan. 2,000 juta dia boleh buat apa? 2,000 dewan orang ramai yang ada aircon setiap bulan. 2,000 dewan orang ramai di 2,000 buah kampung. 2,000 juta dia boleh buat apa? 4 universiti sebulan. Satu universiti 500 juta, 500 juta, 500 juta, 500 juta. 2,000 juta, 4 universiti sebulan. Berapa banyak universiti ada kat Malaysia? 20 je tuan-tuan IPTA. Berapa tahun dah kita merdeka? 56 tahun, baru 20 IPTA. Kalau kita hapuskan 2,000 juta sebulan ini, 4 universiti sebulan, setahun 4 kali 12, 48 universiti setahun. Ada kita boleh buat tuan-tuan? Tak boleh. Kenapa? Kerana kita bagi subsidi kepada orang kaya tuan-tuan. Apa kebodohnya kerajaan bagi subsidi kepada orang kaya? Siapakah kerajaan itu tuan-tuan? Saya lah. Atau nanti takkan kita ni bodoh dan bebal sangat memberi subsidi pada orang kaya sehingga orang miskin tidak dapat kemudahan-kemudahan. Ini yang sebenarnya berlaku. Jadi kita tarik 2%, kita tarik 2% daripada subsidi petrol dan diesel. Kita tarik 2% itu, naiklah 2% petrol dan diesel. Kenapa kita tarik? Kerana kita nak guna subsidi itu, 2% itu 1 bilion tahun ini, 3 bilion tahun depan, 4,000 juta 2 tahun. 4,000 juta itu kita nak bagi pada orang miskin, ambil daripada orang kaya, bagi pada orang miskin. Setuju tuan-tuan? Setuju? Setuju. Ambil daripada orang kaya, bagi pada orang miskin. Itu dia. Ini dia rasionalisasi subsidi. Tapi kenapa baru ni naik minyak semua sekali marah kat meja ni? Saya nak beritahu tuan-tuan, daripada RM100 belanja minyak, RM30 sahaja untuk orang miskin. RM70 lagi adalah untuk orang kaya. Daripada RM100 beli minyak, saya nak ulang, RM70 untuk orang kaya, RM30 untuk orang miskin. Jadi kita ambil daripada RM70 itu, kita bagi pada orang miskin melalui apa? BRIM, kenaikan BRIM dan macam-macam. Jadi ini yang dibuat oleh kerajaan. Itu sebab minyak naik. Ambil daripada orang kaya bagi orang miskin. Jangan sampai 2,000 juta tiap-tiap bulan. Duit itu kita bagi subsidi. Yang paling tak sedapnya tuan-tuan, terima kasih. Baru ke? Saya tak adalah tak handsome sangat. Yang ini sebelum sampai, patutnya bila dah sampai gini lah. Saat dia tak sempat nak mikir semua. Ya, saat. Tak apa. Sekarang lepas ni saat Sulaiman, semua orang masjid tanah akan kenal. Okey. Aku nak ambil gambar kan? Betul. Jendul juga saya. Jadi tuan-tuan, kita hentikan 2,000 juta untuk bagi orang kaya, kita ambil sebahagian bagi pada orang miskin. Itu punca minyak naik. Kemudian apa lagi yang naik? Gula. Seumur hidup kita tak tahu gula tu ada subsidi. Siapa tahu gula ada subsidi? Siapa tahu beras ada subsidi? Tak tahu. Siapa tahu minyak masak ada subsidi? Tak tahu. Siapa ada gas memasak ada subsidi? Tak tahu. Siapa tahu PTPTN ada subsidi? Tak tahu. Tugas saya untuk beritahu kepada tuan-tuan bahawa gula ada subsidi 34 sen, kita dah tarik dah. Baru perasan rupanya gula tu ada subsidi. Muncul hari ini semua air tak ada gula. Itu Najib kata, kurangkan manis dalam makanan, tambahkan manis dalam senyuman. Itu dia. Jadi tuan-tuan, gula ada subsidi. Tarik 34 sen, naik gula 34 sen. 400 juta kerajaan dapat daripada menarik subsidi daripada makanan yang tidak sehat. Tolong angkat tangan siapa kata gula makanan sehat. Seorang pun tak akan angkat tangan. Gula diperlukan, tetapi gula bukan makanan yang sehat. Tarik 34 sen 1 kilo, campur semua sekali, dapat 400 juta. 400 juta tu kerajaan songlak ke duitnya? Tidak tuan-tuan. Kerajaan guna duit itu untuk menambah 50 klinik satu Malaysia, untuk menambah 30 klinik desa, untuk menambah membaiki hospital,
untuk menambah 6.800 jururawat baru untuk menambah kesihatan rakyat. Tarik daripada makanan tidak sihat, bagi untuk kesihatan rakyat. Setuju tuan-tuan? Setuju? Setuju. Kita kurangkanlah gula tuan-tuan. Kalau 2 sudu sekali minum, 1 sudu pun sudah memadai. Kerana glukos ada dalam kita punya mie, glukos ada dalam nasi, glukos ada dalam karipap, glukos ada dalam roti canai, glukos ada dalam apa juga makanan yang berkanji tuan-tuan. Jadi kita tak perlu banyak gula sebab penyakit kencing manis belum ada ubat tuan-tuan. Itu dia. Itu mengenai gula. Saya kira gula ni mudah sikit untuk orang faham. Dan minyak tadi itulah yang saya nak fahamkan kepada tuan-tuan. Itu sebab minyak naik, itu sebab gula naik. Kemudian tol naik. Dah diumum 1-2 je pun ya. 1-2 je. Bukan Lebuh Raya Utara Selatan. Tuan-tuan tengoklah pengumuman rasmi. Jangan ikut kata pembangkang dan ikut emosi. Yang Lebuh Raya Utara Selatan tu tidak ada cerita pasal tu ya. Minum air. Elektrik. Saya nak maklum pada tuan-tuan. Elektrik ini 70.7% pengguna tidak kena kenaikan elektrik. Daripada 100 orang, 70 orang tidak kena elektrik naik. Bukan kena elektrik naik, tidak kena elektrik naik. Ini 70 daripada 100 orang. Siapa-siapa yang ada bil RM77 dan ke bawah tidak akan terkena tentang kenaikan elektrik. Ini adalah fakta-fakta daripada mana? Daripada TNB sendiri. Saya ada dalam saya punya tweet, saya nak kongsi dalam tweet saya ada Twitter saya @ahmadmaslan. Siapa nak ikut silakan ya. @ahmadmaslan, di situ ada macam-macam perkara. Dan saya nak maklumkan 70% tidak kena. Dan saya nak maklumkan RM77 dan ke bawah tidak kena kenaikan. Dan saya sekali lagi ingin mengingatkan, mana-mana bil RM20 dan ke bawah, Kerajaan Barisan Nasional bayarkan RM150 juta setahun. Kerajaan Barisan Nasional bayarkan untuk rakyat kepada yang punya bil RM20 dan ke bawah. Dan RM20 ke bawah ini ada 1.1 juta buah rumah dalam Malaysia. Maka kita pun terfikir, mana ada orang guna RM20 ke bawah? Iyalah sebab engkau orang kaya. Yang Sabah, yang Sarawak, yang rumah panjang, yang rumah di hulu-hulu rejang, yang rumah di mana-mana tu, itu RM20 tuan-tuan, RM20 ke bawah. Kerajaan bayarkan semua sekali RM150, RM150 juta setahun. Kita sentiasa memikirkan diri kita terlupa tentang orang lain. Kita sentiasa memikirkan penulis buku besar-besar, kita terlupa Saad Sulaiman ya, yang dah menulis 6 buah buku, dan hari ini saya lancarkan 3 daripada itu. 9 tuan-tuan, jangan lupa rakyat tuan-tuan ya. Kerajaan Barisan Nasional berjanji di hadapan tuan-tuan dan puan-puan saya wakilnya, kita tidak akan lupakan jasa rakyat yang menaikkan Kerajaan Barisan Nasional. Dan oleh kerana itu, kenaikan tarikh elektrik ini jangan risau sangat. Yang 30 rumah lagi itu rumah siapa? 30 rumah lagi itu ialah kilang, 30 rumah lagi itu rumah orang kaya, 30 rumah lagi itu rumah toke besar, 30 rumah lagi itu ialah rumah orang gated community yang tak suka berkawan dengan orang, 30 rumah lagi itu ialah rumah yang orang pada saat dan ketika ini berada di London bercuti, yang 30 rumah lagi itu ialah orang pada saat dan ketika ini berada di New York bercengkrama, yang 30 buah rumah lagi itu ialah orang yang ada yacht, yang sedang belayar entah di pulau mana. Itu dia yang kena tuan-tuan. Kita fikir untuk rakyat. Orang-orang halus macam kita ni, orang-orang kecil macam kita ni tidak akan terkena. Kalau kita kena tuan-tuan, kalau kena, kurangkan sikit elektrik. Bagi aircon kat rumah ada berapa? 16. Siapa suruh? Itu pilihan kita tuan-tuan. Jadi 16 tu buang 6 ya. Offkan 6, 10 aja. Jimatkan. Kita boleh jimat elektrik. Ada benda-benda yang di luar kuasa kita. Ada yang benda-benda di dalam tangan kita tuan-tuan.
Apakah benda-benda dalam tangan kita? Tutup suis lampu dalam tangan kita. Tidak membuka enjin dalam waktu yang lama. Ketika kita pergi shopping mana-mana, ada dalam tangan kita. Tidak membawa sampai 3 buah kereta pergi shopping kompleks yang sama. Anak yang sulung bawa satu kereta, anak nombor 2 bawa satu kereta, bapa bawa satu kereta, isteri nombor 1 satu kereta, nombor 2 dalam perjalanan 5 kereta sekali ya. 2 buah kereta cukup lah. Kita boleh adjust. Itu semua ada dalam tangan kita. Ada dalam tangan kita. Kuasa yang ada dalam tangan kita ini kita gunakan untuk adjust hidup kita, tuan-tuan. Adjust hidup kita. Kerajaan sedang mengadjust perbelanjaan. Kita bukan ada duit turun daripada langit. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, saya nak beritahu kepada pres di belakang, tidak ada duit turun daripada langit. Semuanya diusahakan. Dan GST, satu perkara yang saya nak cerita pada GST. Kenapa pembangkang tak suka GST? Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, pembangkang tidak suka pada GST kerana satu masa, satu ketika, lebih kurang 1 tahun selepas GST dilaksanakan, barang akan turun, tuan-tuan. Ini cukup menakutkan pembangkang. Sebab pembangkang selamanya berkata BN barang naik, tuan-tuan. Tiba-tiba bawah BN barang turun. Jadi mereka tak suka, tau. GST ini akan menurunkan harga barang setahun selepas pelaksanaan. Kenapa saya kata setahun? Sebab toke-toke yang tak mengundi kita ni, dia tak adjust harga barang. Semua barang ni semua ada 10% cukai jualan. Samping ada 10%, semua ada 10%, songkok ada 10%. Cuma tak tercatat. Dia dikenakan di peringkat penghilangan. 10% dikena di peringkat penghilangan. Semua sekali barang itu, semua. Sebab custom ambil cukai jualan itu daripada kilang, peringkat kilang. Hendak tak hendak, semua yang mengeluarkan barang kena bagi custom 10% daripada barang yang dia keluar. Jadi semua ni ada 10%. Semua ada 20%, 10%. Cuma tak tercatat 10% cukai jualan itu. Sekarang ini kita nak hapuskan 10%, kita nak ganti 6%. Setuju ke tidak, tahu tak? Setuju. Kita bukan nak hapus 10, nak naik 16. Kita nak hapus 10, nak turun kepada 6. Kenapa pembangkang tak setuju? Mereka bukan bodoh, tahu tak? Tapi mereka takut mereka akan kalah pada PRU yang ke-14 kerana barang akan turun setahun lebih kurang. Beberapa bulan selepas GST diaplikasikan. Kenapa mula-mula barang tak turun? Kerana 10% itu pekedai-pekedai yang tamak ni tak mau tolak. Dia tambah lagi 6%, jadi 16. Itu dia punca kenapa mula-mula barang akan naik. Ini adalah orang tamak, pekedai tamak, peniaga tamak. Dia tak mau keluarkan 10% itu. Katalah kita ada satu barang RM100, dia jual 110 kerana 10% cukai jualan. SMU Ar-Rahmah. Orang-orang yang tamak ini dia letak 6% di atas RM110. Masuk Matawi sama Sebaya. Itu punca harga barang. Sebaya Mansur juga. Itu dia. Tetapi kita ada kaedah untuk mengatasi perkara itu, iaitu kita akan keluarkan buku yang tebal 3 bulan sebelum GST dilaksanakan. Dalam buku itu senarai harga barang akan kita catatkan. Jadi mereka tak boleh bilang harga barang sebelum GST, harga barang selepas GST. Kita akan tolak 10% siang-siang. Kereta akan turun, kawan. Kereta akan turun, ya. Kerana kereta itu ada 10%. Lepas ini kereta cuma ada 6%. Kereta akan turun. Yang itu jangan dilapuk. Pemerintah jangan dilapuk. Tahun 2015 kereta turun harga. Jangan dilapuk. Kenapa, tuan-tuan? Sebab takut tahun 2014 orang tak beli kereta. Kalau orang tak beli kereta, custom tak dapat cukai. Jadi jangan lapuk. Saya cuma nak beritahu tuan-tuan perempuan yang hadir ke majlis Saad Sulaiman misalnya sebagai hadiah untuk membeli kereta tahun 2015 sebab kereta akan turun harga, tuan-tuan, ya. Okey, ini pembangkang khawatiri. 160 buah negara dah laksanakan GST. Dalam dunia ni 193 buah negara di bawah United Nations. 163 negara. 160 dah laksana GST. Kalau GST ni
gagal, kalau GST ini tak baik, kalau GST ini memudaratkan rakyat, kalau GST ini rosak ekonomi, tak akan dibuat oleh 160 negara daripada 193 buah negara. Wah, orang kata, kenapa Singapura 3% bila mula-mula GST? Kenapa Malaysia 6%? Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, Singapura tidak ada cukai jualan 10%. Singapura tidak ada cukai perkhidmatan 6%. Singapura tidak ada cukai jualan barang makanan 5%. Singapura bermula daripada kosong tanpa cukai jualan, tanpa cukai perkhidmatan. Jadi dia letak GST 3% pun rakyat dia dah terbayar. Sebab sebelum tu tak ada cukai. Malaysia dah ada 10, Malaysia dah ada 6, Malaysia dah ada 5, Malaysia dah ada 16. Takkan kita nak kembali kepada 3 yang rendah, tuan-tuan. Tak guna kita buat sebab hasil tak dapat. Jadi kita mulakan dengan 6%, Singapura sekarang 7%. Jadi itulah cerita-cerita yang saya ingin kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan pada tengah hari ini kita jadilah usahawan. Tak akan kaya orang makan gaji. Usahawan. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, orang yang makan gaji tak akan kaya. Saya ingin mengesyorkan pada semua pemberita, berhentilah jadi jurnalis. Korang takkan kaya semua hidup korang sering korang melaku dalam surat khabar. Saya nak beritahu kepada datuk-datuk yang kat sini ni, berhentilah makan gaji. Takkan kaya semua hidup. Siapa-siapa yang kerja kerajaan, polis tu jumpa lepas ni, letak tender resignation 24 jam. Kawan-kawan takkan kaya jadi polis seumur hidup. Yang kaya ialah ni, supplier mikrofon ni, dia usahawan. Itu kaya. Yang kaya ialah Alif Kanopi 0129763944, dia usahawan. Yang kaya ialah ni, pembekal ni, makanan pagi ni, itu yang kaya. Yang kaya ialah ni, yang mengeluarkan air mineral cactus ni, itu kaya tau. Yang kaya ialah yang membuat pakaian kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki 12 perkara. Ketua pemuda, minyak rambut 1 perkara, baju 1 perkara, baju dalam 3, jam 4, seluar dalam 5, 6 seluar panjang, 7 stokin, 8 kasut, 9 dompet, 10 tali pinggang, 11 handphone, 12 sapu tangan. 12 perkara pada ketua pemuda ni, 12 kilang, kawan. Yang kaya ialah 12 kilang, bukan ketua pemuda yang kaya. Jadi jadilah usahawan, kawan. Jadi usahawan. Itu baru saya baca satu. Kalau yang ketua puteri, mukanya sahaja ada 5-6 perkara, kawan. Itu baru berlaku. Yang hijau, yang biru, yang merah, jambu kita, ya. Itu baru bab muka, baru bab muka. Jadi yang kaya ialah orang yang supplier itu. Yang kaya ialah orang niaga, kawan. Nabi pesan 9 daripada 10, kunci kekayaan adalah daripada usaha perniagaan. Untuk kali pertama dalam sejarah bajet, seorang Menteri Keuangan menulis untuk mewujudkan entrepreneurial nation. Dalam bajet 2014, Datuk Najib menyebut jadikan Malaysia sebagai negara berteraskan keusahawanan, entrepreneurial nation. Jadilah usahawan. Kecil-kecilan macam Saad Sulaiman, dia supply tudung, dia supply baju. Kecil-kecilan macam Saad Sulaiman, dia terbitkan buku. Namun dia tidak meminta-minta. Ada orang nak buat program, dia akan tulis surat pada saya, minta 10,000. Hari Ahad petang, saya akan bersama dengan satu kumpulan silat, dia minta saya 40,000. Tapi Saad Sulaiman, walaupun dia simple, walaupun dia begitu rupa, 1 sen pun tak minta dengan saya untuk lakukan program ini, kerana dia usahawan. Yang lepas ni kau hantar surat. Boleh, Datuk. Ini lain. Datuk tak baca tu. Jadilah usahawan, mudah-mudahan Allah SWT merestui segalanya. Saya dengan lapas yang mulia, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu mohon maaf kepada salah silap. Terima kasih kerana kawan-kawan datang. Datuk Rauf kata dia minta maaf kerana dia tak dapat datang. Dia kata confirm dia akan hantar pemimpin Masjid Tanah. Beri tepukan pada mereka, tuan-tuan yang datang pada hari ini. Dan kawan-kawan Saad Sulaiman yang datang. Mudah-mudahan Allah merestui, mudah-mudahan Allah meredai. Dengan lepas yang mulia, saya melancarkan 3 buah buku Saad Sulaiman, Usahawan Cemerlang, Usahawan Kaya Wang Kaya Iman, dan 1 buku yang amat bermakna, gambar anak beliau bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, bertajuk Pribadi Dr. M. Kita beri tepukan pada saudara Saad Sulaiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.